So, saya nak cari bunga cenuai. Sebab bunga cenuai saya yang jernih dah habis kan. Jadi saya carilah esok. Macam tu tuan-tuan. InsyaAllah nak. Terima kasih pada bagi gift. Terima kasih banyak insyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Kita tunggu saat. Naik saja 1000 kita cerita. Ya tuan-tuan. Naik 1000 kita cerita. Kita sambung semalam. Bukan apa. Saya lagi. Bila saya cerita tak sampai 1000 nanti bila saya cerita lagi. Orang yang baru masuk dia tak faham, tak dengar. Kan? Jadi macam-macam. Barulah Maniam sampai. Jadi fitnah kat saya pula. Biar cukup 1000 saya cerita tak apalah. Bila Maniam masuk dia orang faham dah sebab ramai tak si mata pandang. Ya. Terima kasih pada bila terima kasih banyak-banyak insya-Allah. Terima kasih insya-Allah. Okey, ada orang tanya kaki terseliuh. Betul apa? InsyaAllah. Nanti saya cerita betul kaki terseliuh. Saya cerita nanti betul terseliuh lah. Macam? Yalah, Maniam ni. Bila kita cerita buat malam saja, saya cerita buat sikit kan. Permulaan macam mana nak turun daripada ni zaman ni Nal Namah di alam Nal Namah sampai ke turun di tempat di mana pusat apa yang bernamakan Junub. Dia mula-mulalah Maniam sampai dah. Dia kata ajaran sesat dah. Itulah lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. InsyaAllah kita cerita dia. Saya dah kat ni ya. Mana dah tukar nama menjadi Mak Nikam. Macam-macam. Okey. InsyaAllah. Nanti kita. Saya baca. Ni boleh pakai spek. Saya dapat baca tuan-tuan tau. Sebab apa? Biasalah kita dah tutup. Saya bukan apa pasal malam saya banyak membaca. Bila kita banyak membaca ni, mata kita di kelabu. Padahal mungkin tua lah sebenarnya. Saya dekat lah. Tapi sebenarnya ada cara nak hilangkan kelabu mata ni. Kita tak sempat buat lagi. Kan? Beli spek mata doang RM10 InsyaAllah. Tu jatuh kita naik saja 1000 ni. Kita mula cerita. Ya? Bab cerita pasal bab semalam. Malam ni sunat laser. Ubat kurap. Saya dengar macam-macam tu. Saya pun lama tak cerita insyaAllah. Angin kemar macam mana lah. Terima kasih pada yang bagi gift tu. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Nak ubat mata macam-macam. Saya pun pakai spek. Beli spek apa nama RM10 lah. Saya kelabu saya kata ni. Tapi boleh baca lagi. Tapi saya takut lah kan. Sebab apa? Dalam kitab Jawi ni, Jawi lama, huruf dia jatuh. Bila kita tak pakai spek. Terima kasih bagi love. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bila kita pakai spek, jadi macam huruf dia macam sebab Jawi lama, kitab lama. Kerana titik tak nampak. Kerana tak ada titik. Sebab tu kita kena tengok. Kan? Macam nak dekat mawah. Macam mana nak dekat mawah? Tanya soalan tu. Tadi dah habis. Ni saya esok dah cari. Ni saya duduk kat sini ni. InsyaAllah nah. Baik. Terima kasih Ustaz. Macam-macam saya dengar. Terima kasih pada yang bagi live. Terima kasih. InsyaAllah nah. Terima kasih. Kita tunggu. Kita cukup saja 1000 kita mula cerita. Cukup 1000 kita mula cerita ya. Ya. InsyaAllah. Pasal apa? Tuan-tuan dengar nah. Bila seorang perawat nak cerita nah, bila seorang perawat nak merawat seseorang, pertama sekali dia kena tahu asal usul kejadian manusia. Seorang perawat untuk merawat mana-mana pesakit, pertama sekali dia kena tahu asal usul seorang manusia. Sebab asal usul manusia ni kita nak minta pada Allah Ta'ala. Memang kita boleh minta. Di mana-mana kita minta mohon pada Allah Ta'ala. Tapi ingat, kita ni manusia yang mana alamul insan ma la ya'lam. Manusia ni yang mana Allah Ta'ala mengajar manusia yang tak kerti apa-apa. Manusia ni tak kerti apa-apa, bodoh ya. Allah ajar kita. Terima kasih pada begila. Jadi bila Allah ajar kita tu, kita kena tahu cara nak minta yang betul, saluran yang betul. Contohlah macam ni lah. Kalau saya nak minta bantuan zakat, saya pergi minta kat TMB, kau nak dapat zakat tu. Pihak saluran zakat, dapat cara saluran zakat. Macam tu lah contohnya. Sebab tu saya nasihat di sini lah. Masih begila. Walaupun saya ni umur dalam masih muda lagi, 50-an. Tapi, saya minta tuan-tuan apa yang guru saya ajar, apa yang tuan saya ajar, pertama sekali kata, bila kita nak mohon pada Allah Ta'ala dalam apa sahaja penyakit, pertama sekali dia kata, kan, kita kena tahu asal kejadian manusia. Dalam kejadian manusia tu, banyak tempat yang kita perlu kita minta. Dan ada juga mengatakan, lahirnya manusia di muka bumi, maka Allah perintahkan 70,000 malaikat supaya jaga anak kecil tadi tu. Pelihara anak kecil tu daripada segala musibah. Jadi hari ni pernah tak kita fikir, pernah tak kita baca Fatihah hadiah kepada malaikat tu? Tak ada. Jadi orang kata
Nanti masuk maniam dia kata bid'ah. Nabi tak buat. Masih bagi love dia kata bid'ah Nabi tak buat. Macam-macam lah. Tapi kalau tuan-tuan banyak berguru, jumpa guru-guru akan cakap, buat macam ni, doa macam ni, buat macam ni, doa macam ni, dia kata supaya doa kita tu berkat. Doa kita mustajab. Terima kasih pada yang bagi gigih tu nah. Ya. Jadi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana di hati kah? Oh, kalau tuan-tuan maniam tu apa nak? Saya malas nak kata lah panggil wahabi apa semua lah. Saya panggil maniam sudah lah kat dia. Moga Allah buka tidak. InsyaAllah lah. Baik tuan-tuan. Kita nak sambung lagi. Kita sambung. Kita mula cerita. Boleh ikut no? InsyaAllah. Dia ni tentang gelap. Saya pakai speed selalu orang bagi cermin mata saya. Hari ni saya pakai sendiri. Saya beli RM10 saya dah pakai. Terang pula dia kata. Mata aku rabun dah. Mata wasul dia betul. Rabun pula dia kata. Padahal mata dia boleh baca. Tapi orang kata bila baca kitab lama saya nak jelas sebab kitab lama kan dia tak ada, kalau tengah tak ada titik. Bila pakai dia sedap pula. Saya sekarang ni bagi anak-anak buah saya buat beli RM10 lah. Ikut kat ustaz betul beli RM10 lah. Nanti saya kaya saya beli mahal. Terima kasih bagi topi handsome saya. Pakai topi macam tu. Terus saya cerita bersih mawar tu tak penting untuk mana. Hak ni semalam saya cerita asal kejadian daripada bapak mengandung 40 hari. Malam ni saya cerita mak mengandung pula. Macam mana ada mak handsome. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti jumpa saya belanja minum kopi. Pasal kata saya handsome. InsyaAllah kan. Itulah tuan-tuan. Masya nak cari guru macam mana? Saya bukan guru, cari orang lain kacak. Mr. Azmi. Jumpa saya nanti minum kopi. Saya belanja. Kita main ni. Minum. Saya tadi. Nampak tak? Saya kat Gunung Jerai tu. Kan? Saya minum kopi. Kopi Cino. Kan? Kena RM19. Kopi Cino RM19. Terima kasih bagi love. Allah asma. Saya dekat Yan. Kena RM19. Kat sini no. Handsome. Semua puji saya handsome pakai minum kopi ya. Itulah RM19 saya kena. Dah RM1. Ya kah? Okey. Handsome. Terima kasih bagi lo. Okey. Oi, bagi gitulah. Okey. Saya baca. Ni dengar nah. Saya cerita lagi habis saya cerita sekerat tu nanti. Saya akan sambung cerita petua-petua. Handsome sangat. Nampak kaya Najmi kena belanja 2 kopi Cino. Cik Wafi, ingat Najmi 2 kopi Cino. Lawak tuan-tuan. Kita kena happy, seronok. Pernah tengok jin kat hutan kan? Nak tengok jin bara ada jin Samsudin pasal tengok dalam TV. Semua pakai kata handsome. Ada orang tanya saya, pernah tengok jin ke? Jin tak kalut lah ni, tengok TV lah. Jin bara ada, jin Samsudin ada lah ni. Macam-macam cerita boleh tengok. Baiklah, kita sambung cerita semalam. Dan kita sambung cerita semalam. Lepas dia cerita kejadian bapak. Saya kena kali kot ni. Sedap sembang sikit. Duduk sila tu tak. Tu nampak tu belakang tu sembok Gunung Jerai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya nak cerita. Malam dah kita cerita kejadian bapak. Tuan-tuan tahu pasal apa seorang perawat dia perlu tahu benda macam ni. Dengar nah. Perawat kenapa dia perlu tahu benda-benda macam ni? Sebab kita nak minta pada Allah Ta'ala. Memanglah kita minta kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam kejadian manusia, rahsia-rahsia manusia tu, di mana interpretik kejadian tu, di situ kita asal usul kejadian. Kita daripada yang satu kepada yang ramai. Jadi pada satunya kepada ramai. Kalau kita faham balik, kita kembali pada yang satu balik. InsyaAllah doa kita mustajab. Tuan-tuan. Ramai perawat-perawat ni saya tahu. Yang dengar kan. InsyaAllah. Baik. Macam mana? Dalam cerita ni dia kata, saya baca sikit lepas tu kita sambung hak semalam. Tuan-tuan dengar. Dengar ustaz-ustaz tu mengajar dah saya tahu, tapi tak apalah saya cerita apilah kan. Ustaz tu terima kasih bagi ustaz pun mengajar dah saya tahu, tapi saya cerita apilah. Saya sambung semalam cerita sambung semalam. Dan apabila kita 40 hari menjadi rupa, kemudian lakah apa ni bukan 40 hari. Nak sambung semalam dan Okey. Okey. Sambung atas malam. Mak nikah yang terkandung oleh bapa kita
40 hari. Saya cerita malam lah. Kan? Saya cerita malam. Hari. Dan kemudian barulah barulah diturunkan kepada rahim ibu. Baik, kita ambil diturunkan kepada rahim ibu. Kita ambil malam air mani bapak. Kita ambil keturunkan pada rahim ibu. Sebab tu saya kata diturunkan pada rahim ibu. 40 hari kan, dan diturunkan kepada rahim ibu. Diturun kepada 40 hari ke dalam rahim ibu. 40 hari menjadi darah. Dia cerita macam tu je. Dia tak lengkap. Baik, saya cerita sambung sini. Tuan-tuan. Waktu mana kan, tak apalah, tak pakai spek lah. Saya tak mau, sebab apa saya tak tengok lah kitab tu. Boleh tak pakai spek. Kalau saya tengok kitab tu kena pakai spek Baik, tuan-tuan. Baik, waktu mana manusia ni, kita ni, dengar orang nak berubat, dengar baik. Orang yang mana nak berubat, dengar, faham baik-baik, ambil semua. Sebab siapa nak berubat ni, perawat ni, dia kena tahu cerita-cerita ni. Sebab kita nak mohon doa pada Allah Ta'ala, kita tahu yang kena sifat perasaan kasih kita tu kan, kita simpan, serap masuk ke dalam ni. Kita nak cerita kejadian ni, kita nak mohon pada Allah Ta'ala. Sebab dalam kejadian kita dalam keadaan suci, masa kita dalam keadaan ibu tu baik macam ni dalam masa 3 bulan kan, dalam masa 3 bulan di dalam perut mak kita. Maka waktu tu dalam 3 bulan dalam perut mak kita, waktu tu apa yang berlaku dulu? Okey, dalam kita ni apa yang berlaku dulu dalam perut mak kita? Dalam 3 bulan saya pakai spek, saya boleh baca, tuan-tuan tulis tu. Tidak kena baca. Nampak terang. Tanya pasal sirum. Sirum tak ada, nanti saya cerita pasal sirum. Baik saya boleh baca tuan-tuan bila kaset nampak tu. Tengok tuan-tuan tak usah kira lagi. Pasal sirum, pasal petua tak tepi, nanti saya cerita. Boleh cerita habis ni dulu. Habis ni dulu saya cerita pasal nak tanya sirum ke, nak tanya petua, saya cerita. Tuan-tuan dengar pasal nak habiskan dalam kitab ni. Sebab tu saya kata apa-apa pun kan, nak belajar kitab ni cari guru. Jangan baca suka-suka hati, takut kita salah. Yalah. Dalam 3 bulan 3 bulan ni dalam perut mak kita, maka pertama sekali yang Allah Ta'ala jadikan kita, rupa kita. Macam mana rupa kita? Ialah mata. Mata tuan-tuan, 3 bulan mata dulu. Jadikan mata. Mata. Bukan tiup roh lagi, tak tiup roh lagi. Dengar dulu, tak tiup roh. 3 bulan tak tiupkan roh lagi. 3 bulan kita tidak ditiupkan roh lagi. 3 bulan ni pertama sekali Allah jadikan kita mata. Dan mata itu waktu tu kita ni bernama mukhalaqah. Tuan-tuan dengar waktu tu kita bernama, bila jadi mata kita waktu tu Allah jadikan kita mata, dan mata itu waktu tu kita bernama, kita semua bernama mukhalaqah. Ya betul, biji mata dulu waktu betul. Kita ni bernama mukhalaqah. Dan mukhalaqah tadi tu kan, mata tadi dia pun berdoa. Dia doa. Bila dia berdoa ataupun murindik, ataupun katakan murindik, mata mukhalaqah ataupun murindik. Nama dia Kemudian dia berdoa. Dia berdoa apa? Berdoa supaya sifat itu lengkap sebagai manusia. Bayangkan tengok. Dia berdoa supaya lengkap sifat sebagai manusia. Ada tangan, ada kaki. Macam mana rupa mak pak dia, tu dia minta. Dia doa. Kan? Baik. Dalam masa 4 bulan 10 hari. Bila 4 bulan 10 hari, jadilah anggota. Dengar, jadilah anggota. Iaitu apa dia? Tunjuk tangan kanan. Lepas jadi mata, jadi tunjuk tangan dulu. Kan? Jadi tunjuk tangan dulu. Sebab tu kalau orang pandai yang mana yang makrifatkan dalam doa ni, dia rasakan intipati diri dia, duduk dalam keadaan macam tu, dia berdoa pada Allah. Saya buka rahsia sikitlah kan. Bagi orang-orang nak merawat, waktu mana dia merawat, dia makrifatkan diri dia di dalam perut ibu waktu dia berdoa mohon pada Allah Ta'ala tu, dan sifat dia berada dalam keadaan mukhalaqah. Bila dia yang banyak yang orang tak terima kasih pada yang bagi lihat, terima kasih banyak-banyak Yang ni yang mana perawat-perawat yang tak buat. Lagi dia kata manyang pula dah. Ni saya buka lah sikit dalam rawatan. Jadi sebab tu orang tua-tua dulu dalam perubatan dia penuh dengan makrifat. Jadi bila doa tu
dia merifatkan diri dia dalam seperjalanan perut kandungan ibu dia, doa pada Allah yang sembuhlah penyakit ini. Dia merifatkan waktu mana, sebab apa? Dalam perut ibu kita tu, waktu kita berada dalam keadaan bentuk mata yang kita menamakan mukhalaqah ni, dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, lengkapkanlah tubuhku seperti mana ibu dan bapakku. Dan pada waktu tu dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit tu. Sebab tu dia berada merasakan diri dia, makrifatkan diri dia ke dalam keadaan mukhalaqah ataupun murindik tadi tu. Kan? Kemudian tu, dengar tuan-tuan, sebab yang sahaja tuan-tuan, orang tak ajar pun. Tak ada orang ajar, saya tahu. Tapi saya ajar bila? Kan? Saya ajar bila? Supaya orang dengar tu, oh macam ni, supaya doa kita tu jadi doa yang mustajab dalam untuk merawat sakit, doa dalam sakit. Nah, baik. Itu doa pertama. Doa yang pertama. Waktu mana kita doa kan, kita bila kita jampi doa cari tahu ke apa pun, kan, kita doa, ingat, pegangkan, dudukkan diri kan, makrifatkan diri kita dalam keadaan mukhalaqah. Ini rahsia orang tua dulu. Sebab apa doa orang tua dulu, orang dia berkat. Baik nah. Kemudian tu, lepas dalam masa 4 bulan 10 hari, maka jadilah anggota. Apa dia? Tunjuk jari kanan. Tunjuk jari kanan. Lepas saja next bulan ni, buat tengok tuan-tuan, ni 4 bulan 10 hari. Terima kasih kepada yang bagi love. Next saja 4 bulan 11 hari. Tadi 4 bulan 10 hari. Next saja 4 bulan 11 hari. Next saja dia yang kata unsir tu 786603 6994 tu, dia tak reti apa, dia tak tahu mengaji mendatang ni. Dia kata jangan sesat. Sesat keluarlah, tak ada masalah. Siapa yang rasa ajaran ni sesat, ilmu dia sesat, keluar. Saya nak menceritakan rahsia makrifat orang tua dulu bila dia berdoa. Keluarlah, tak usah jadi ya. Bukan susah mana pun. Betul tak? Kan? Jangan jadi maniam. Jangan jadi maniam. Maniam tu apa? Maniam tu Wahabi. Maniam tu Wahabi lah tu. Banyak orang tanya maniam tu apa? Maniam tu apa? Saya tahu panggil Wahabi, saya panggil maniam ke dia. Sebab saya doa supaya maniam tu mesti Islam. Dengar tuan-tuan, ni rahsia, masih bagi love. Ni rahsia orang tua dulu. Dia berdoa di mana dia merifatkan diri dia. Sebab kita ni, kalau ikut kita ni, kalau kita tak pandai, sebab tu jangan kata apa, saya bukan suruh makrifat tentang ataupun makrifatullah mengenai Allah, tak. Makrifatkan diri kita dalam diri kita dekat dalam kan, sebab kita banyak dosa. Jadi bila orang nak berdoa, makrifatkan diri kita dari keadaan mukhalaqah ataupun murindik, di mana mula-mula kejadian kita waktu tu kita berada dalam 3 bulan dalam perut kandungan ibu. Kan? 3 bulan di dalam perut ibu. Tuan-tuan dengar baik. Bila naik saja 4 bulan 10 hari, maka jadilah anggota yang pertama dalam badan kita ni, dalam perut mak itu. Apa dia? Iaitu jari telunjuk. Jari telunjuk kanan, jari kanan. Jadilah jari telunjuk tangan kanan kita. Kan? Bila naik saja 4 bulan 11 hari, jadi pula telunjuk lagi. Kan? Bila naik saja 4 bulan 11 hari, kan? Maaf. Pertama ni jadilah jari telunjuk kanan, daripada mula dia mula tangan kanan, tunjuk ke kanan. Daripada tangan kanan tu, kan, tunjuk kanan, lepas tunjuk kanan, bila naiklah ke tangan kanan, lepas tu jadi ke kiri dalam masa 1 hari. Dalam masa 4 bulan 11 hari, waktu tu barulah dia lahirkan kepala. Baru jadi kepala budak. Kepala budak dalam perut mak terawal sangat. Kan? Jadilah kepala budak dalam perut mak. Tapi kepala dia bukan lengkap sebagai kepala macam kita ni. Tak. Tuan-tuan yang mengenal mengisai, tuan-tuan tengok. Kan? Jadilah lengkaplah kepala. Jadilah kepala. Kan? Daripada tangan jadi kepala. Kan? Kepala ni. Dalam masa 4 bulan, kan? 4 bulan dan 4 bulan 12 hari baru jadi lengkap dua-dua tangan. Mula-mula dia telunjuk kanan, lepas tu dia kepala, lepas kepala bila 4 bulan 12 hari barulah jadi dua-dua tangan. Maniam dia tak gitu. Maniam dah terus jadi kepala, terus jadi tangan dalam masa 4 bulan 10 hari. Terus nak roh. Berat sabar kan. Jadi kalau kata orang yang tak mengaji dalam hal saya cerita, saya bukan mengajar. Saya cerita rahsia kita ni supaya dalam doa kita nak berubat orang, bila kita doa, orang tak kira orang sakit barah ke, orang sakit barah ke, sakit hati, banyak sakit hati lah. Banyak sakit hati macam maniam lah. Maniam yang sakit hati lah kat saya, kan. Sebab maniam ni otak dia dah barah. Jadi tu sorang tinggal lah. Baik. 4 bulan 12 hari maka lahirlah tangan. Daripada kepala jadi lahir tangan. 4 bulan 13 hari. 4 bulan 13 hari maka zahirlah barulah jadi kaki.
Dalam perut mak ni. Dalam kitab tu dia cerita daripada darah ya, habis. Tapi nak cerita dalam perut mak ni, kita dalam perut mak tadi, yang dikatakan bermula daripada mukhalaqah tadi. Kan? Naik saja 4 bulan, 13 hari, maka lahir 2 kaki. Maniam tu apa, Cik Puan? Maniam tu apa? Mata merah belakang tu pencawang. Saya dah kat Gunung Jerai. Saya dah kat Gunung Jerai. Esok nak cari bunga cenuai. Mana? Baik, sambung tadi. Sambung boleh tadi. Oh, 4 bulan apa hari? 4 bulan apa hari saya buat tadi? Terima kasih. Terima otak bagi terima target so. Sambung. 4 bulan apa hari? Saya dah tengok. Tengok fokus Maniam ni. Tuan-tuan berdiri kat Maniam lah. 4, ya betul. 4 bulan 13 hari. Alhamdulillah jadi kaki. 4 bulan 13 hari maka Allah ciptakan kaki. Jadilah dalam perut mak kita tu, kita rupanya kaki. Baik, baik, dalam masa 4 bulan 14 hari, 4 bulan 14 hari, waktu tu, jadi 4 bulan 14 hari, maka Allah Ta'ala zahirkan kita 360 tulang. Maka zahirlah kita 360 tulang. Tulang belulang kita ni. Dalam umur kita, dalam perut kandungan ibu kita, 4 bulan 14 hari, maka zahirlah 360 tulang. Baik, dalam masa 4 bulan 15 hari, maka jadilah kita, zahirlah kita 248 sendi. Sendi kecil, sendi semua sekali. Sendi tulang. Sendi tulang kita, bukan sendi besar. Sendi besar tulang kita ni ada 17. Ni kita bukan cerita tentang sendi besar. Sendi besar kita ni ada 17. Nak menceritakan dirinya solat tadi tu. Saya nak cerita sendi kecil. Sendi, sini sendi, sini sendi, sini sendi, sini sendi, sini sendi, sendi. Segala sendi habis, semua sendi kita ni. Sendi habis dalam badan Musa ni. Maka dalam masa 4 bulan 5 hari, maka Allah Ta'ala jadikan kita 248 sendi. Baik. Iaitu, jadi lagi. Naik dalam 4 bulan 16 hari. Naik saja 4 bulan 16 hari, maka Allah jadikan kita urat-urat besar. Naik saja 6 bulan 14 hari, maka Allah tarik urat. Jadi urat besar dalam badan kita ni. Jadikan urat-urat besar. Naik saja 4 bulan 16 hari. Tuan-tuan perasan tak? Cerita dia, sari-sari, berubah. Sari-sari, dia berubah. Sari ke sari, dia berubah. Sari ke sari, dia berubah. Cepat tak cepat? Dengar. Sebab tu saya kata, dengar ni, dalam kitab tu dia cerita sekumpal darah mak kita je. Cepat sangat. Allah. Saya ulang balik pasal aku kata cepat sangat. Boleh saya ulang sekali lagi? Saya faham balik. Saya mula balik pada mula-mula dalam perut 3 bulan. Ulang boleh sambung. Boleh dengar saya ulang balik boleh tak apa. Pasal bandar suruh ulang, saya ulang lah. Takut sebab saya cakap laju. Dengar kalau saya nak ulang, saya tak boleh tengok skrim. Kalau saya tengok skrim, saya kira duk kata Maniam lah. Saya baca skrim lah. Saya tengok, saya pukul kot lain. Kalau saya pukul kot lain, okey ya. Kalau saya tengok skrim, pakai semang lagi. Saya tak masuk skrim lah. Okey ya, jangan tengok. Okey, jangan tengok. Tak apa, saya tengok baik. Dengar tuan-tuan Saya kalau boleh, saya tengok, siap baca komen. Itu happy lah saya. Tambah-tambah Maniam masuk lagi jadi. Saya duk kata kat dia. Okey, dah ni lah. Dengar sekali lagi saya ujian. Saya nak beritahu sekali. Siapa-siapa yang tak mau dengar, jangan masuk. Tolong keluar. Siapa-siapa yang tak mendengar, tolong masuk, jangan keluar. Jangan dimaniam dalam ni. Ganggu orang lain nak dengar. Saya tak cerita, saya tak mahu tutup komen. Saya tak suka tutup komen. Saya tak mau, kerana dia seorang, dia mengganggu orang lain nak dengar. Kalau tuan-tuan kata tak betul, tuan-tuan pergi jumpa guru-guru. Pergi tanya dengan guru-guru ni. Betul tak betul? Ataupun apa yang saya cerita ni, tuan-tuan pergi buka buku sains. Betul tak betul? Pergi buka buku sains. Tengok apa yang saya kata ni. Betul tak betul kejadian ni? Pergi buka buku sains. Mengaji sains sikit. Jangan dimaniam sangat. Mengaji sains. Apa yang cerita tentang kejadian Musa. Sari berubah macam mana. Sari manusia berubah macam mana. Sari macam mana. Sampailah dia ada roh. Jadi, dengar saya kata saya ulang balik kan. Jadi, yang mana yang tak setuju, saya minta tolong pergi ke bulan.
Yang mana setuju, tunggu. Sebab saya nak cerita. Sebab banyak perawat-perawat ni, dia tak tahu cerita macam mana. Saya nak cerita sini. Macam mana waktu kita nak berdoa, waktu nak jampi ke apa doa kan. Nak makrifatkan diri dia. Duduk di dalam keadaan mukhalaqah. Ataupun di dalam keadaan murindik. Okay dah? Baik, saya baca lagi. Kita ambil lagi masa, kita boleh. Dalam masa, kita berada dalam perut ibu kita atau mak kita ni. Kita dalam perut mak kita ni. Waktu dalam perut mak kita ni, waktu tu, umur kita 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, maka waktu tu kita ni bernama mukhalaqah. Mukhalaqah nah. Kita bernama mukhalaqah ataupun murindik. Kita bernama mukhalaqah ataupun murindik. Dan pada waktu tu, Allah Ta'ala jadikan mukhalaqah atau murindik tu dalam bentuk mata. Sebab ni mata. Kenapa Allah jadikan mata dulu? Sebab mata ni suruh Allah saksikan kebesaran Allah. Dengan mata ni Allah suruh manusia. Sebab tu kejadian insan ni, insan dalam bentuk mata, kenapa suruh menyaksikan kejadian Allah? Sebab mata ni hukum. Sebab tu kita nak jatuh hukum siapa-siapa seorang, tengok dengan mata. Dan mata tengok dengan mata. Dan mata kalau tak tengok dengan mata, dan disaksikan dengan 4 mata saksi yang lain. Saksi yang soleh, saksi yang warak. Sebab tu mata penting. Dengar nah. Jadi mata kita, dan kita waktu tu kita bernama mukhalaqah ataupun murindik dalam bentuk mata. Jadi kalau kita dalam bentuk mata, dan pada waktu tu mata tadi tu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dia kata, jadikanlah aku seperti mana ibu dan ayahku, selengkap sempurna anggota. Dia berdoa. Bukan hakikat insan. Ini bukan hakikat insan. Ini cerita nyata, bukan hakikat insan. Jangan kata hakikat insan. Tak ada dalam hakikat insan ni. Saya tak cerita hakikat insan. Saya tak galakkan tuan-tuan baca hakikat insan. Sebab apa? Banyak jadi merapu. Ingat bukan hakikat insan. Ada orang kata hakikat insan. Bukan. Ini cerita. Dan tuan-tuan dengar. Bila kita ni, jadi hari itu kita berdoa, ya Allah Tuhan, jadi lengkaplah aku seperti rumpun manusia. Dia berdoa dah lengkap. Sebab tu, kalau orang-orang yang nak merawat, beradakan, makrifatkan diri dia dalam keadaan mukhalaqah ataupun murindik. Dia berdoa, ya Allah Tuhanku, kau sembuhlah penyakit ya Allah. Seperti mana kita berdoa, ya Allah, waktu tu kita supaya lengkapkan anggota kita seperti ibu dan bapa. Waktu kita tanya, ya Allah, sembuhkan penyakit barah ni. Sembuhlah penyakit kanser ni. Sembuhlah penyakit manyam ni daripada barah. Lagu tu maksud dia. Boleh faham lah, yang tu ya. Baik. Yang kedua, bila lepas saja 4 bulan, daripada berlalu. 3 bulan tu berlalu sampai 4 bulan 10 hari. Bila sampai 4 bulan 10 hari, maka jadilah anggota ini, iaitu anggota yang pertama. Apa dia lepas mata? Jari telunjuk kanan. Jari telunjuk kanan. Dia jari telunjuk kanan. Lepas naik saja 4 bulan 11 hari, zahirlah kepala kita. Baru jadi kepala. Kaki tak ada lagi. Baru jadi kepala. Naik saja 4 bulan 12 hari, maka zahirlah dua-dua tangan. Baru lengkap dua-dua tangan, kanan dan kiri. Kan? Lepas tu, naik saja 4 bulan 13 hari, maka zahirlah jadilah dua-dua kaki. Kepala dah ada, mata dah ada, tangan dah lengkap, jari dah lengkap. Tapi waktu tu kita tak ada tulang ni, tak ada tulang. Tulang pun tak ada, sendi pun tak ada. Tulang pun tak ada, sendi pun tak ada. Naik saja 4 bulan, kan? Naik saja 4 bulan 14 hari, maka zahirlah jadilah bahawa Allah jadikan 360 tulang. 360 tulang. Baik. Baru jadi tulang kita. Naik saja 4 bulan 200, naik saja 4 bulan 15 hari waktu tu, maka jadilah kita, Allah jadikan kita 248 sendi. Kan? 248 sendi. Sendi ni sendi. Jadi sendi. Ni dalam perut mak ni. Kan? 4 bulan 4 bulan 5 hari. Naik saja 4 bulan 16 hari, maka Allah jadikan kita urat besar. Allah jadikan kita urat besar. Urat kita ni, urat besar kita ni sebanyak mana? Ada 360 urat. Yang besar urat-urat kan, 360 urat. Maka sebahagian urat itu dia diam. Sebahagian urat tu dia angin. Sebahagian urat tu diam. Sebahagian urat tu, kan? Urat tu, sebahagian urat tu dia urat kita ni kan, dalam 360
60 urat tadi tu, ada sebahagian urat tu dia ada angin. Sebab tu kadang orang kita ada angin lah urat bagi kita kan. Setengah sebahagian daripada tu. Dan waktu tu barulah jasad dalam perut tadi tu, yang mana yang tadi dia tak ada roh lagi. Barulah dia berubah laku bila ada angin dalam urat tu, baru dia berubah laku. Berubah laku macam mana? Jadi dia bila dah ada urat dalam tulang dah ada, sendi dah ada, urat dah ada. Berubah laku macam mana? Berubah laku dalam kedudukan budak tadi tu. Baik dengar budak dalam perut tadi. Naik saja 4 bulan 17 hari. Maka waktu itulah Allah tambahkan daging, balut tulang, balut urat, dia balut dengan daging tadi, baru balut daging. Dia balut daging. Bila naik saja 4 bulan 18 hari, maka tu Allah tambahkan kulit pada daging. Cuba tengok baru Allah tambahkan kulit pada daging. Bila naik saja 4 bulan 19 hari, maka waktu tu Allah jadikan rambut kita, jadikan rambut bulu. Bukan kata rambut lah, bulu lah. Bulu kat rambut kepala tu. Naik saja 4 bulan 20 hari, maka waktu tu Allah jadikan kuku kita. Tuan-tuan buka dalam sains. Pergi buka sains. Pergi buka sains, tuan-tuan tahu apa yang saya cerita ni. Semua ada dalam sains. Ini bukan cerita reka-reka. Dalam sains cerita semua tu. Naik saja 4 bulan 21 hari, maka Allah jadikan hidung. 4 bulan 21 hari bagi di hidung. Hidung mancung ke, hidung kempek ke, hidung leseh ke di hidung. Naik saja 4 bulan 22 hari, maka Allah jadikan mulut. Baru jadikan mulut. Jadi mulut kita. Naik saja 4 bulan 23 hari. Waktu tu baru Allah jadikan lidah. Tak tiup roh lagi. Roh tak tiup lagi. Dah. Roh tak tiup lagi. Umur kita 4 bulan 22 hari, Allah tak tiupkan roh lagi. Tak tiup roh lagi. Right? Naik saja 4 bulan 23 hari bila Allah jadikan lidah, kan? Naik saja 4 bulan 24 hari, waktu tu Allah jadikan telinga. 4 bulan 24 hari, maka Allah jadikan 2 cuping telinga. Dan rongga. Baru ada rongga. Jadi cuping telinga, jadi rongga sekali. Rongga telinga, rongga mulut, rongga punggung. Masuk umur kita 4 bulan 24 hari, jika rongga hidung, rongga mulut, rongga telinga, rongga gubu, dia jadi, waktu tu jadi rongga. Kan? Naik saja lagi 4 bulan 25 hari. Dengar ni, jawab tanya roh sangat ni. Umur kita 4 bulan 25 hari, maka Allah perintahkan malaikat Jibril bawa nyawa roh tadi tu. Dia bawa nyawa ni, roh tadi tu, dia masuk ke dalam tubuh budak tadi, yang mana yang umur 4 bulan 25 hari. Allah perintahkan malaikat Jibril, dia bawa roh tadi tu, dia letak dalam tubuh tadi. Kan? Bila letak dalam tubuh tadi, kan? Itulah dia katakan salam zaman. Kalau orang mengaji dalam kitab, kalau mengaji dalam ilmu tarikat lah, dinamakan salam zaman kepada bayi tu. Jadi bila letak saja roh tadi umur kita 4 bulan 25 hari, maka Allah pun perintahkanlah malaikat Jibril bawa roh letak dalam badan kita. Alamul insan ma la ya'lam, maka manusia, Allah Ta'ala mengajar manusia yang tak kerti apa-apa. Walaupun kita ada roh, kita lengkap tubuh badan kaki tangan, tapi waktu tu kita tak ada apa-apa, tak kerti apa, bodoh dalam tu. Ketik-ketik dalam perut mak kita tu. Baik. Bila dia macam tu saja berlaku, kan? Bila berlaku macam tu, di waktu mana Allah mengajar kita apa tak tahu. Alastu bi rabbikum, buduk ni, bududun ni. Di mana kata Allah, aku ni Tuhan kamu, maka sembah aku. Allah suruh sembah dia. Sebab apa? Allah perintahkan roh-roh ni waktu mana? Roh ni di waktu mana
Berkumpul doa. Allah pernah tanya alastu birabbikum qalu bala. Kita roh berjanji. Roh semua berjanji. Dan waktu tu Allah tanya sekali lagi. Dia kata Tuhan, adakah aku ni Tuhan kamu? Maka sembahlah aku. Lah roh tadi tu. Dalam mata umur kita 4 bulan 25 hari. 4 bulan 25 hari apa hari? 4 bulan 25 hari apa hari? 100? Tak nah. Saya matematika pandai mana? 145 hari. Betul tak? 145 hari. 145 hari. Umur kita dalam perut ibu 145 hari kita ada roh. 145 hari waktu tu kita bernama salam zaman. Dalam zaman itu, maka Allah Ta'ala ni, waktu tu kita menyebut akbar. Kan? Kita menyebut akbar. Di mana proses bayi tu, dalam perut mak itu, kita bernama tanafas. Kita bernama tanafas. Kan? Lepas tu, barulah kita bernama nafas. Okey. So, saya tak mau cerita tanafas. Saya tak mau cerita nafas. Itu tuan-tuan pergi mengaji. Saya bukan guru. Saya cerita di situ. Baik. Saya cerita di situ saja. Selebih dari tu, tuan-tuan. Kan? Saya tak mau cerita lah. Kan? Tanafas, nafas. Itu banyak lagi. Banyak lagi lah cerita-cerita di situ tentang kejadian-kejadian manusia ni. Nak lahir apa semua tu. Kan? Handsome. Saya handsome. Orang kalau uji saya handsome ni habis lah. Anfas, tanafas, nufus, nafas. Betul lah tu. Saya tak mau cerita tu. Kalau saya uraian tu panjang lagi cerita. Lagi kalau saya mengajak pula. Cukup saya cerita kejadian malam. Saya nak buka apa? Saya nak beritahu. Pasal orang nak tanya saya. Kitab apa saya baca. Saya baca kitab tu lah. Kata pergi cari guru bawa kitab. Kalau tak ada guru saya kata. Nak faham macam mana? Kitab tu cerita pendek je. Menyantu je. Tapi kita nak hurai tu panjang. Kan? Tajuk mulut kau Ustaz. Bukan tak ada lah kitab tajuk mulut, tak ada. Kitab tajuk mulut kitab yang dikarang oleh di Aceh. Mana-mana Raja Aceh pernah perintahkan semua satu orang kumpulkan kitab ilmu perubatan. Kiai-kiai kumpulkan ilmu perubatan, jadikan satu kitab dinamakan tajuk mulut. Itu cerita Aceh. Raja Aceh dulu. Saya tak cerita kitab tajuk mulut. Dalam kitab tajuk mulut tu ada yang kita boleh pakai, ada yang kita tak boleh pakai, bukan semua boleh pakai. Bukan semua boleh pakai. Ada yang kita boleh pakai, kita pakai. Ada yang tak boleh pakai, jangan pakai. Sebab raja ni, bila dia perintahkan rakyat dia ni satu orang tu, kiai tu kumpulkan semua ilmu-ilmu letak di situ. Jadi saya pun tak mau cerita sangat tentang tu. Lagi ada orang terasa hati. Sebab apa? Saya nak cerita sini sikit. Sebab apa? Di dalam ilmu, pertama sekali, seorang perawat, pengetahuan dia kena tinggi. Jangan hanya kita fikir, kita pandai merawat tu saja tak. Pengetahuan orang perawat kena tinggi. Kalau kita tak ada pengetahuan dalam perawat, macam mana kita nak merawat orang? Kita semua saka, semua hantu. Siapa main hantu? Siapa main saka? Siapa main hantu? Siapa main saka? Siapa sihir orang, buat orang. Sebab tu, nasihat saya lah, kalau ni perawat, pengetahuan dia kena tinggi, pengalaman dia kena banyak, dia kena jumpa banyak guru dan belajar satu persatu. Di situ baru kita dapat kenal. Baru nak bezakan bab-bab dalam rawatan ni. Sebab saya tengok lah kan. Mak cakap tuan-tuan kan. Hari ni lah. Saya tengok anak buah saya, Faiz, Ustaz Faiz. Sekarang Ustaz Faiz duduk merawat kan. Dia merawat di pondok saya. Tuan-tuan boleh pergi pondok saya, dia ada lah. Kadang-kadang tu saya ada orang tengok orang buat, saya pun angkat tangan, salam, saya keluar. Kan? Saya salam, saya keluar lah. Jadi saya pun malah nak kacau dia punya rawatan. Tapi kalau Ustaz Pak itu, dia kalau dia tak boleh buat apa, dia akan rujuk saya. Saya akan kata, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Macam tu saya selalu kata macam tu. Ingat, satu saya kata, dalam ilmu perubatan, terima kasih bagi le. Dalam ilmu perubatan tak ada siapa yang pandai. Sebab yang pandai Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata tak ada siapa yang pandai. Yang pandai Allah Ta'ala. Ini izin dia tu. Izin dia tu. Izin Allah. Baik no? Kena makrifat dulu? Ya betul, memang kena makrifatkan dulu. Betul ke berapa kena buat? Betul, kena makrifatkan dulu. Kalau dia tak makrifat macam ni lah kata, baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengagung Masih, alhamdulillah segala puji bagi Allah kan. Dia baca lagu tu, tapi dia tak pernah makrifatkan. Tonton Saya kata macam ni lah. Saya bagi contoh lah. Dengar ni.
Yang mana ni perawat ni? Dengar ya. Kenapa perlukan makrifat? Contoh saya kata Tuan-tuan dengar. Ni ilmu ni tuan. Ni saya mengajar ilmu ni. Kenapa ilmu orang tertolong jadi? Ni contoh. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bila Maha Pemurah mengasihani, Allah akan bagi apa saja hajat. Dalam makrifatkan diri dia, Allah akan bagi apa akan hajat. Walau kita seorang pendosa. Dengan sifat Rahman dan Rahim tadi, Allah akan tunaikan permintaan kita. Kenapa? Kita berhajat pada tempat yang kita minta. Supaya kita tidak syirik, tidak sekutu dan tidak munafik. Maka kita minta ke Allah. Kan? Alhamdulillah segala puji. Puji apa? Puji bagi Allah. Kenapa puji bagi Allah? Kerana Allah puji bagi zatnya, puji bagi sifatnya, puji bagi af'alnya. Dalam kita berdoa Alhamdulillah tu, kita makrifatkan kita puji zat dia, kita puji sifat dia, kita puji af'al dia, kita puji isma dia. Bila kita puji 4 perkara tadi, maka jadi nama Allah. Af'al, isma, zat dan sifat bila gabung jadi dah Allah, jadi daripada nama Allah. Kan? Jadi daripada nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah yang memelihara sekalian alam. Alam macam mana? Alam daripada 7 planet Allah yang jadi. Tak ada siapa makhluk yang dia, walaupun barah dalam perut dia yang jadi. Maka kita minta di situ. Itu nama makrifat. Kita minta dia. Segala puji Allah yang memelihara sekalian alam. Alam mana? Alam 7 planet, 7 petala bumi dan 7 planet Allah yang jadi. Tak ada siapa yang jadi. Baik jadi, buruk jadi, sakit jadi, penembuh dia ada lagi. Kita minta. Kan? Jadi kalau tuan-tuan faham apa yang saya kata tadi, cakap tu cukup dah. Di situ dah kita makrifatkan dah hajat kita tadi tu. Barulah doa kita tu mustajab. Janganlah tuan-tuan main-main tuan-tuan apa nama kan? Main-main tuan-tuan terus nak apa nama baca-baca habis. Dah. Ni bila barah kan baca-baca habis. Orang isi dia baca-baca tu habis. Bukan macam tu. Bolehlah tuan-tuan baca Al-Quran kan apa nak baca-baca tapi tak ada masalah. Tapi makrifat mintakan Allah Taala niat nak sembuhkan dia. Bukan susah mana pun tuan-tuan. Saya bukan suruh makrifat yang kata awaluddin ma'rifat Allah, awal-awal agama nak mengenal Allah. Tak, saya tak suruh ke situ lagi. Situ jauh sangat tuan-tuan nak pergi. Al-mutu qabla antau mautu, matilah kamu sebelum kamu mati, makrifatkan waktu. Tak, saya tak ajak macam tu. Terima kasih bagi kereta api. Sampai saya dah sampai dah Gunung Jerai naik kereta api. Terima kasih bagi kereta api tu. Lama saya tak ingat kereta api. Sampai dah kat Gunung Jerai naik kereta api tadi. Dia dah. Makrifat ni tuan-tuan. Jangan kata makrifat tu ni awal dia makrifat Allah. Dah. Makrifat kan dalam perubatan pun kena makrifat. Tuan-tuan. Tu saya kata tau. Saya ni kan. Bila duduk dengan orang tua, saya duduk dengan Tok Guru. Tok Guru cerita saya adik tadi, nak berubat, janganlah berubat. Belajar makrifat Allah ya. Belajar dalam makrifatkan diri tu nak berubat dengan Allah. Ya, supaya tidak ada syirik, tak sekutu. Tak barulah doa mustajab. Oh, ya ke? Sebab tu tuan-tuan bila baca tu, dudukkan diri, makrifatkan diri tuan-tuan, duduk keadaan mukhalaqah ataupun murindik tadi tu. Dalam keadaan perut ibu. Dalam keadaan betuk mata. Minta hajat pada tu. Sebab waktu dia minta hajat. Ini sebut kata makrifat. Tuan-tuan kata makrifat Allah. Nak suruh kenal Allah. Bukan macam tu. Kena wajib kenal. Kan? Tu wajib. Tak kenal Allah macam mana kita nak solat. Kan? Tak kenal Allah macam mana nak solat. Jangan di mana tak kenal Allah bila solat. Macam tu. Tapi kita tak maulah hina orang. Bila kita kan, tak ada masalah tuan, buat masih bagi gigi dah, masih buat. Ya, jadi orang yang tak pandai sekalipun buat. Terima kasih bagi terima kasih banyak bagi buat tuan-tuan. Saya ajak petua. Ni saya buka rahsia dalam perubatan. Tuan-tuan belajarlah. Kan? Oi, Teguh Handsome baru pakai cenai. Bini Teguh Handsome. Bahaya tuan-tuan pakai cenai. Ni saya main ni, saya bukan cenai ni. Bila sebut saya bunga cenai Teguh Handsome, saya cerita nanti saya tunjuk. Satu orang dia WhatsApp dekat dengan Puan Ida. Dia kata dia pakai cenai dulu, dia orang semua tak suka kat dia. Lepas dia pakai cenai tu rezeki dia kot. Maka ada orang masuk dapatlah kan, baru boleh bertunang ke apa, nanti saya tunjuk. Kan? Ada orang tu dia ada satu orang tu dia pakai cenai, lepas pakai cenai tu dia dapat tunang. Orang pun boleh dah bertunang. Alhamdulillah. Kan? Ada satu orang tu dia dua orang tak suka kat dia, tak ada pasangan jodoh. Lepas dia pakai cenai tu dapat jodoh. Tuan-tuan, yang dapat jodoh tu bukan kerana cenai tuan-tuan. Rezeki tuan-tuan ditulis oleh Allah dekat Lauh Mahfuz. Dah tulis rezeki tuan-tuan, bukan kerana cenai. Barang siapa yang mengatakan pakai cenai tu dapat jodoh, syirik.
Dengar tuan-tuan, saya tak galak pun kata tu. Yang mana yang pakai cenuai tu bukan kerana dia pakai cenuai dapat jodoh. Tak, tu syirik, tu asbab je. Sebenarnya jodoh mati kita semua Allah yang tulis. Saya nak beritahu sekali lagi tuan-tuan. Sekali lagi saya kata. Ada ramai yang bercerita dia pakai cenuai, dia kata dapat pasangan jodoh. Ada juga yang ceritakan yang pakai cenuai, dia kata perniagaan dia semakin maju. Ada yang cerita pakai cenuai tu pasangan dia dah berbaik-baik balik. Dan ramai nanti saya akan ambil potongan-potongan yang orang bagi tahu yang berjaya di situ. Saya akan post di sini. Tuan-tuan tengok. Tapi ingat tuan-tuan, yang berjaya tu bukan kerana cenuai tu. Yang berjaya tu kerana Allah izin saja. Asbab je. Barang siapa yang kata cenuai tu syirik. Dengar tuan-tuan, syirik. Saya tak galak pun, tak setuju pun. Cenuai tu apa? Ni saya main ke Gunung Jerai ni, cari cenuai ni. Mari ke Gunung Jerai nak cari cenuai lah ni. Okey, boleh situ. Okey, faham tak? Apa yang saya ajar ni? Nak berdoa, makrifatkan diri kita dalam doa tadi tu. Makrifatkan diri doa tu. Macam mana nak dapat cenuai tu? Saya ada di Gunung Jerai, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya ada kat Gunung Jerai. Dengar tuan-tuan, saya cari cenuai, saya heran. Mungkin rezeki saya boleh cari cenuai. Kalau ada banyak, saya buat banyak sirum tu. Kalau tak ada, saya tak buat. Macam lah tertutup. Sirum jerih mana dah tertutup sebab tak ada. Saya cari esok kalau esok buat balik. Dan satu lagi tuan-tuan, banyak orang cari akad cenuai. Banyak orang tanya saya tentang akad cenuai. Tuan-tuan, banyak sangat orang tanya saya pasal akad cenuai. Jadi ada orang yang nak bagi akad cenuai saya suruh buat minyak. Saya kata, ujilah dulu akad cenuai tu nak buat minyak. Jadi macam mana dia kata nak uji? Saya kata, potong akad cenuai tu, potonglah panjang 1 inci. Saya kata, bubuh dalam minyak wangi ke apa semua, bubuh dalam tu. Dan tengok, kalau sekiranya kita rendam dalam tu, esok dia tubuh sikit kiri dan kanan, warna putih hujung dia putih. Hujung ni putih. Maka itu akad cenuai. Kalau tak tumbuh hujung tu bukan akad cenuai. Banyak akad, macam akad cenuai. Tapi bila duduk hutan, dia macam akar macam rambut. Tapi bukan cenuai. Itu akar dalam bentuk rambut. Akar cenuai ni pertama sekali, dia takkan duduk di bawah. Dia akan duduk di atas pokok, di mana ada satu dahan, dahan tumpang dia akan duduk, di itu dia akan mengalir keluar akar cenuai. Dan akar cenuai payah jumpa. Dan akar cenuai ni pula, kalau bubuh dalam minyak, dia akan keluar, dia akan panjang sedikit. Dengar nah. Tuan-tuan faham baik-baiklah. Yang suruh saya buat tu, bukan saya tak nak buat. Bila saya tengok benda tu, saya tahu bukan, jadi saya tak membuat lah. Jadi saya minta lah. Terima kasih yang bagi piala kat saya ni. Esok piala tu saya pilih one gift. Jadi minta maaf tuan-tuan. Yang mana yang dok bagi pelau kat Puan Ida, suruh jumpa kat saya pasal akad cenuai tu, saya kata minta maaf, saya kata uji dulu. Dia kata macam nak uji je, potong sikit 1 inci, rendam dalam minyak wangi. Kalau minyak apa tak kisahlah. Kalau sekiranya tumbuh panjang sikit pada biasa, dia putih di hujung ataupun di kepala ataupun di ekor, insya-Allah itu cenuai. InsyaAllah saya tolong buat. Kalau tak tumbuh kanan kiri, tak usah dengan saya lah. Itu bukan dia, itu macam rambut tapi tumbuh kat pokok kayu. Bukan pun dekat tanah. Akad cenuai takkan duduk kat tanah. Akad cenuai sebenarnya dia akan tergantung dia di dahan tumpang. Selalunya orang akan jumpa saya lah. Saya tak nak jumpa lagi tau. Tapi orang guru saya kata, dia hanya akan jumpa pada waktu maghrib. Ada hari tertentu, baru dia akan keluar. Bukan dia keluar terus, dia tak. Dia waktu maghrib baru akar tu keluar. Ini guru saya cerita. Bila waktu maghrib baru akar tu keluar. Lepas maghrib dia naik balik. Sebab tu saya kata, payah jumpa. Akad cenuai payah jumpa. Saya tak nak jumpa. Bunga saya jumpa. Bunga selalu saya cari pelan-pelan jumpa. Tapi akad cenuai saya tak nak jumpa. Sebab akad cenuai payah jumpa. Nak jumpa akad cenuai, dia waktu maghrib dia akan keluar. Kan turun keluar tu kita ambil. Dia bukan ambil pokok tu, dia kena kerat dahan tu. Buat keluar. Ambil akar tu kemudian kita rendam tengok. Kalau dia panjang dia tumbuh, kita akar lah. Cenuai betul lah. Kalau tidak, bukan. Itu kalau kita jumpa sebab tu saya minta lah. Yang mana dok tanya saya tu, bagi akad cenuai tu, uji dulu. Kalau betul, insya-Allah saya tolong. Kalau tak betul, minta maaf saya tak boleh buat lah. Faham lah? Okey nah? Dah faham situ kan? Boleh tanam ke? Saya, ada orang minta saya pokok, saya tak minta maaf lah. Macam mana saya cabut? Kalau saya cabut pokok tu, saya tak dapat bunga lah. Ada orang sanggup beli saya RM3,000 sepokok. Saya kata, kalau saya cabut pokok tu bagi, esok saya tak ada bunga dah. Bukan senang je pokok cenuai. Saya tak cerita ke orang kat mana jumpa. Kalau cerita ke orang, esok pokok tu hilang. Saya cari, saya turun sini sengak-sengak saya ambil. Saya tak cerita ke orang pokok kat mana. Kalau saya cerita, habis pokok saya. Esok saya ambil, dia bunga tu habis. Bila orang cabut pokok, bunga tak ada lah. Saya je tahu pokok tu kat mana kat sini. Itu tuan-tuan. Jangan minta kat saya lah. Contohnya tu langsung saya tak pernah tanam, minta maaf. Orang katanya boleh tumbuh lepas tu, saya tak tahu. Sebab saya tak pernah tanam. Saya tak pernah tanam. Boleh sama no? Okey.
Nak ikut, so saya ikut habis pokok jenuh saya. Terima kasih bagi terima kasih. Dengar saya kata nah. Sekali lagi saya beritahu dah nah. Saya pun tak kau nak buat lah. Saya sekarang ni pokok saya jaga, tuan saya jaga tuan-tuan. Kadang-kadang saya pergi tak ada, saya balik beberapa kali tuan-tuan nak dapatkan sirum tu. Tengok tuan-tuan, sirum terima kasih bergila, terima kasih banyak bergila. Tengok tuan-tuan, sirum saya terima kasih bergila. Saya tak masuk dah dalam tu sebab apa nama tak ada. Jadi yang nak beli kat Poinda ya. Itu lebihan. InsyaAllah bila dapat nanti saya proses baru saya masuk ke dalam TikTok balik. Tidak, saya tak masuk lah sebab tak ada lah. Ada hak putih ya. Hak tu mungkin pasal yang saya masukkan bunga merah sikit. Bunga pun saya pun tak terpi lagi. InsyaAllah. Cenir berapa jenis? Cenir ada kata banyak jenis lah. Ada kata cenir emas, ada cenir akar, ada cenir bunga. Bunga banyak ni. Ada bunga warna putih, ada bunga warna merah. Yang paling payah bunga merah lah. Tapi orang kata akar cenir ni senang, bunga tu payah. Yang saya tengok hari ni, saya seorang saya kutip bunga. Akar saya tengok banyak. Tapi akar tak tahulah, saya tak pernah beli. Mungkin dia orang betul kot. Dia orang jual mungkin betul kot. Wallahualam lah. Saya tak tahulah. Mungkin dia orang jual betul. Tapi petua orang tanya saya, macam mana nak kena kat cenui? Potong, masuk dalam akar. Kalau akar tu tumbuh sikit, hujung dia putih, belakang putih sikit, itu hidup. Arti kita cenui lah tu. Cenui ni hidup. Cenui tu. Kalau duduk dalam tu, wali gutul juga, itu bukan cenui. Itu pokok yang akar yang macam rambut yang duduk di pokok-pokok kayu, dahan-dahan kayu mati. Dia macam rambut dia akar tu. Dia duduk, itu bukan cenui. Ada satu pokok macam cenui, dia akar panjang. Itu bukan pokok cenui. Kan nampak macam rambut banyak. Itu bukan pokok cenui. Bukan. Pokok cenui ni, dia waktu maghrib saja dia keluar. Lepas maghrib dia naik balik. Akar cenui. Akar cenui tu berantu sikit. Waktu maghrib dia keluar, lepas maghrib dia naik balik. Payah dapat, memang payah. Saya ni tak dapat. Cenui yang macam mana? Cenui saya tu pokok. Pokok bunga-bunga. Saya kutip bunga. Ni saya datang ni bagi saya kutip bunga lah ni. Kan? Sebab apa? Saya kata tadi kan, bunga cenui yang saya kutip ni alhamdulillah lah. Yang mana Allah izin, orang yang tak dapat jodoh, dia pakai dapat jodoh. Perniagaan tak laku, alhamdulillah perniagaan yang laku, laris kan. Jadi orang kata suami isteri bertengkar, bila pakai alhamdulillah baik balik. Itu bukan kerana bunga, bukan kata kerana kuasa bunga cenui, izin Allah. Sebab tu pada Allah Ta'ala yang bagi. Barang siapa mengatakan cenui tu ada kelebihan, maka syirik. Itu sajalah. Baik. Boleh faham situ, no? Okey. Besok kita nak tunjuk baik. Kita sambung macam kita balik. Kita cerita hal orang tua balik. Saya tak mau baca kitab ni lah. Baca kitab ni lah kat tuan-tuan pening tu ya. Kitab ni lagi dia kata saya bawa ajaran sesat pula. Padahal saya cerita kitab saja. Lagi dia kata saya nak bawa ajaran sesat. Jadi saya tak mau cerita bab kitab tu lah. Pergi cari guru. Tak ada masalah pergi cari guru. Saya bukan guru, saya bukan mengajar pun. Saya cuma cerita situ. Baik, no? Esok saya akan cerita balik lah. Kita mula satu cerita di mana tentang ilmu orang tua-tua dulu. Saya akan cerita yang pernah janjikan itu semangat besi. Biasa ada tuan-tuan semangat besi. Kaki terseliuh nak buat macam mana? Ni saya kena ajak ni. Berapa hari dah terseliuh, dengar baik. Kaki kita terseliuh kaki. Petua dia mudah tuan-tuan. Dengar saya kata baik. Yang tanya kaki terseliuh, dengar petua saya ni. Balik rumah, ambil air batu. Ambil air batu, tak kisahlah, air batu bubuh dalam kain. Ambil garam satu cekak bubuh dalam kain. Ambil ibu roti, ibu anak roti tu. Yang tanya kaki terseliuh macam ni ya. Ambil ibu roti yang dah buat roti tu bubuh dalam kain tadi tu, kan? Kemudian garis serata, ikat, tuam tepat kaki yang terseliuh. Tuam atau berdemuh tepat kaki yang terseliuh, insya-Allah urat kita tu akan pulih balik. Yeast, betul yeast. Yeast ni saya ingat dalam sains dalam sains ni dia kata apa? Bakteria lah, betul tuan-tuan? Kalau dalam sains yeast ni dia kata bakteria lah, betul tak? Protozoa, amozoa, yeast, cyst, kulat. Bila sebut yeast ni yeast ni ibu roti. Muripan betul muripan. Kalau sains kata yeast tu dia kata bakteria. Protozoa, amozoa, yeast, cyst, kulat. Itu semua nama-nama bakteria. Rupanya yeast ibu roti. Ingat yeast ibu roti. Kan? Tuan-tuan ingat mana? Bukan sains. Saya cerita, saya tak cerita bukan sains pun.
Saya cerita lah. Saya cerita lah. Kalau nak cerita tentang sains ni tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Apa yang tuan-tuan tanya, saya boleh jawab. Sebab saya orang yang suka membaca. Saya rajin baca. Lepas tu saya ingat. Dia baca saya ingat. Saya baca saya ingat. Tuan-tuan kena saya dapat sains. Nah. Okey nah. Baik, dengar saya lagi. Saya beritahu nah. Orang yang terseluruh ambil air batu, letak atas kain, masuk garam, masuk yeast, gaul pergi mata, kemudian ikat, demah tempat yang terseluruh tadi, insya-Allah nah. Letak bila lama. Insya-Allah tuan-tuan, saya cerita tuan-tuan nah, terseluruh tu akan baik balik. Dan dengar satu lagi saya kata tuan-tuan, dengar baik-baik. Boleh pilih hurut, takut masuk angin. Terseluruh pilih hurut, lepas hurut buat macam saya kata. Tengah je tuan. Kalau lepas hurut pergi buat macam insya-Allah. Okey, dengar tuan-tuan, balik lagi atas sekarang ni. Pegang pen, tulis tuan-tuan. Tulis. Ambil air batu, pasal dah cerita sajak habislah. Ambil air batu, lebih kurang dalam 2 cawan, 3 cawan lah. Macam tu lah, macam ni lah. Air batu dikurang banyak ni lah. Kan? Ambil satu besen. Besen yang boleh rendam kaki tau. Yang boleh rendam kaki. Yang boleh rendam kaki. Dengar tuan-tuan saja nah. Lagi tuan-tuan buat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh tahan 5 minit, alhamdulillah tubuh badan sihat, tuan-tuan sihat. Kalau tuan-tuan tak boleh tahan dalam 1 minit pun, arti kata tuan-tuan ada masalah dalam tubuh badan. Ini ilmu betul. Baik, ambil air batu lebih kurang dalam macam ni. Bubuh dalam besen, bubuh air bagi tenggelam buku lali. Tenggelam buku lali. Kemudian tu bubuh ibu yeast tadi tu, bubuh yeast tu lebih kurang dalam 3 tanca. Dengar lah, 3 tanca, 1 tanca, 2 tanca, 3 tanca. Kemudian tu ambil powder bedak sejuk. Bedak nah. Ambil bedak pun lebih kurang dalam 3 tanca juga. Tanca besar tu, bubuh. 1, 2, lebih pun tak apa. Kacau-kacau tuan-tuan rendam kaki. Tuan-tuan, sejuk rambut sejuk tu siapa-siapa boleh buat. Bila tuan-tuan rendam kaki lagi, dia masuk macam ada jarum tikam tapak kaki tuan-tuan. Lepas yang mana dia tikam dekat tapak kaki tuan-tuan tanda. Dengar saya tuan-tuan tanda. Dekat mana tikam sakit sangat, tak apa. Ibu jari kat tapak kaki, kat tengah. Tuan-tuan sakit sangat, tuan-tuan tanda. Lepas tu tuan-tuan tanda, lepas tu tuan-tuan pergi cari dalam golo-golo. Tengok, tanda tu apa dia? Perut. Arti kata perut tuan-tuan tu sikit ada masalah. Dia, di mana tuan-tuan sakit, di situ dia akan tunjuk. Tuan-tuan jagalah. Itu cara orang tua dulu. Ustaz mata merah belakang tu apa dia? Mata merah tu pencawang. Saya ada kat Gunung Jerai, nampak tu. Saya buat Gunung Jerai. Dengar saja nah. Satu ilmu saja, satu ilmu tuan-tuan. Saya ulang. Dengar. Bukan balik, sekarang buat. Kalau ada yeast, sekarang buat. Ambil besen yang mana boleh rendam tapak kaki tuan-tuan, masuk dalam kaki. Masuk air batu lebih kurang macam ni lah. Bubuh lah 3 cawan, 4 cawan, tak apa, bubuh air batu. Lepas tu masuk air. Kemudian masuk air, masuk yeast 3 tanca. Memang sejuk tak apa, tapi akan sakit. Yeast 3 tanca. Kemudian tu masuk bedak sejuk 3 tanca. Lepas tu rendam. Tuan-tuan, sejuk tu tak sakit, tapi tuan-tuan bila tuan-tuan rendam, bila masuk yeast dengan bedak sejuk apa semua tadi tuan-tuan. Lupa tuan-tuan, maaf cakap Jangan lupa masuk garam. Lupa masuk garam pula dah. Garam ni pula, garam lebih kurang dalam 1 cekak. Garam 1 cekak. Ni kan. Jadi apa dia? Yeast 3 tanca, bedak sejuk, powder bedak bukan sejuk. Bedak kita pakai. Bedak tu lebih kurang 3 tanca, garam 1 cekak, 1 genggam, 1 minum hasil bagi topi, garam 1 genggam, air batu lebih kurang dalam macam ni lah, macam ni. Kita bubuh lah air batu lebih kurang dalam 3 cawan ke 4 cawan, tak kisahlah kan. Air secukup rasa sampai tenggelam buku lali. Bila tuan rendam saja dah cukup syarat tu, tuan rendam dua-dua tapak kaki. Nanti tuan akan rasa, terima kasih bagi love. Tuan akan rasa macam sakit sangat, macam ada jarum tucup. Memang sakit yang amat. Tuan tanda dekat mana sakit, tuan tanda. Bila tuan tanda, tuan buka lah golo-golo, tengoklah Google tu lah kan. Tuan tengok tanda kat mana, dia sakit kat perut. Arti kata tuan ada masalah kat usus. Di mana dia sakit, di situ akan tunjuk. Tuan buat tuan. Air, garam, yeast, air batu, kan? Buat. Sekarang boleh buat. Apa pun boleh buat. Tuan-tuan tengok. Buatlah insya-Allah. Itu bukannya kurafat pun. Kurafat tanya Maniam. Kalau kurafat tanya Maniam. Maniam pandai. Okey, saya rasa dekat tu cukup kot. Kena buat video nanti saya buat video supaya orang senang faham. Buka golo-golo Google lah. Kadang-kadang ni TikTok ni dia payah. Saya sebut lagi jadi lain.
Nah, oh terima kasih bagi mahkota kat saya. Handsome saya malam ni ya. Saya jumpa esok kena bagi yang bagi mahkota saya kena manja cakotiau. Hak mana bagi mahkota saya nak bagi cakotiau. Bagi love pun cakotiau tak kisah. Nah, tak ada masalah. Terima kasih bagi terima kasih. Ni nak habis saya boleh lah ucap terima kasih apa semua kan. Saya bukan guru, minta maaf. Saya bukan guru siapa-siapa. Saya ni Mak Rozli Hasannya. Ilmu orang tua yang saya bawa. Nah. Pakai baju tadi, bedak saja. Bedak biasa, bedak perempuan pakai powder tu. Pakai bedak tu. Bro tinggal mana? Saya tinggal atas muka bumi. Ubat lambung ni tak nanti satu-satu. Boleh lah? Okeylah. Jadi saya sudahi dulu dah dengan answer mana ni? Alhamdulillah. Saya belanja kopi esok, kopi Sino. Terima kasih gila. Dekat dengan Gunung Jerai kalau saya mai. Okeylah. Ya, melawat anda kata tersilap cakap, tersilap bahasa, saya mohon ampun, mohon maaf ya. Kan? Kadang-kadang ni saya ni tersilap cakap ya. Ya dah. Okey dah. Boleh dah? Okey. Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواك ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب